rider CI sahaja. Itu maksudnya di sini. Dan kalau tidak pun ada senario lain yang mana kita cakap issue pending requirement letter. Inilah maksudnya orang yang kena buat further medical check up. Satu ditulis awaiting general document or awaiting medical requirement. Orang ni dia kena bagi kita surat medical check up daripada doktor. Ya, sebab kita nak tahu lebih mendalam kesihatan dia macam mana. And then kita ada issue declination letter atau postponement letter. Kita keluarkan surat yang mengatakan kita reject ataupun kita minta di postpone beberapa bulan tunggu dah sihat, tunggu anak dan beranak. Satu dalam sistem dinampak decline atau postpone. Okay, so inilah output yang berlaku kepada pelanggan kita yang kita hantar ke HLMT. So ini secara ringkas prosedur yang berlaku di belakang. Okay, so kalau anda mendapat orang kata apa, LO daripada pelanggan, maksudnya apa? Ini tuan-tuan dan puan, you dan klien mendapat awaiting duly signed LO. Maksudnya apa tadi? Counter offer. Counter offer macam apa tu? Contohnya tadi. Ya, seperti kita cakap medical card tak dapat. Mungkin kita cakap dekat dia turunkan dia punya hibah di dalam sejuta pada 500,000. Mungkin contoh kita kata awak tak boleh ambil CI. Ataupun contoh awak punya CI ni cuma boleh ambil RM10,000. Dia boleh jadi kita buang rider dia, kita turunkan coverage dia, mana-mana kombinasi. Okay, so thank you Umar, terbaik. Okay, so yang lain semua tu macam itulah apa yang you all nampak dekat dalam slide ini. So bila nampak isu-isu pembayaran, kita boleh kata good thing sebab kita di HLMT kita ada banyak cara nak buat pembayaran. Kita boleh bayar menggunakan contoh. Kita boleh bayar menggunakan sending instruction dan juga auto debit. Maksudnya tidak direct daripada akaun bank dia ataupun penggunaan credit card, Visa, Mastercard ataupun debit card itu sendiri. And then kita boleh juga menggunakan HLMT 360 portal pelanggan anda. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, portal pelanggan kita HLMT 360. Dia tu dalam website ke atau dalam aplikasi ya? Siapa tahu? Website ataupun aplikasi portal pelanggan kita HLMT 360. Terbaik Encik Rosharizal kita. Kedua-duanya boleh digunakan oleh pelanggan kita, iaitu dalam format aplikasi ataupun website. Kita kita the only takaful operator yang ada pelanggan punya portal both aplikasi dan website. So, okay, klien pun tak kisah. Orang yang suka apps ataupun suka website dulu boleh pakai. Dan yang penting di sini tuan-tuan puan, dekat dalam portal tu dia boleh buat pembayaran seolah-olah dia membayar produk-produk yang dia membeli secara online menggunakan payment gateway apa i8pay ke ataupun menggunakan Razer punya payment gateway, e-wallet pun ada, betul tu, exactly betul tu, correct Encik Rosyaliza kita. So that's the beauty of it. Okay, internet banking terus pergi kat you punya apa Hong Leong Connect, CIMB Clicks, Maybank to you apa semua tu, you boleh move immediately pergi kat situ, tak ada masalah. So that's the beauty of HLMT. Nak bayar, silakan, macam-macam cara bayaran kita sediakan untuk anda. Over the counter saja kita sudah tidak membenarkan untuk ejen bayarkan bagi pelanggan. Kalau pelanggan yang nak bayar direct itu different situation yang kita benarkan. So dia dah mula jadi macam company lain pun kita nampak lah memang tidak membenarkan ejen bayar bagi pihak pelanggan dekat counter. So datang persoalan cakap pasal underwriting, orang bankrupt. Ini paling kerap ditanya. So I ask you first, tuan-tuan. Orang yang bankrupt boleh tak ambil takaful?
Berat tau soalan ni. Trainer dapat. Boleh tak ambil? Bos, klien saya ni bankrupt. Boleh ambil tak takaful? Apa firasat anda rasa, tuan-tuan dan puan-puan? Hmm, Zulfahmi kata boleh. Encik Amir kata tak boleh. Lagi. Gua nak. Cerita. Cerita. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Boleh. Umum kata boleh kot, tapi orang yang bayarkan dia person covered je. Oh, menarik umum. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, jawapan paling tepat ada pada malam ini malam pula dah. Petang ini datangnya daripada umum. Dia boleh tapi kena orang lain bayarkan. Macam mana pula tu boleh tapi orang lain bayarkan? Maksudnya, kalau istilah teknikal, tuan-tuan dan puan-puan, saya dah tunjuk dekat sini. Sebagai pelanggan third party, dia person covered. Isteri dia sebagai participant, owner yang apply. Macam itu boleh. Kalau dia nak apply jadi diri dia sendiri, tidak boleh. Betul tu. Kita jadi participant, dia jadi person covered. Itu yang kita biasa nampak. Kalau dia nak ambil untuk dirinya sendiri, dia yang jadi participant seperti yang nombor 1. Dia nak apply bagi dirinya sendiri. Dia lah participant, dia lah person covered, memang kena reject. Kalau dia apply sebagai participant, anak dia person covered, itu memang tak boleh juga. Sama je macam yang nombor 1. Tapi kalau dia penerima hibah, dia tu person covered, dia beneficiary, tidak menjadi masalah. Okay? Tapi kalau dia penerima hibah, jangan terkejut kalau pihak orang bankrupt kan, dia akan dilaporkan, ditugaskan dengan pihak orang kata insolvency unit kan. So dia ada pegawai insolvency yang ditugaskan terhadap mereka lah, yang akan memantau kewangan mereka. So jangan takut dan terkejut kalau hibah tu bila sampai je, DJI tu akan go through dulu tu untuk settlekan hutang-hutang dia. So jangan terkejut. Tapi itu urusan dia dengan pihak insolvency lah sebenarnya. Yang penting kalau awak setakat nak jadi person cover untuk ada medical card, boleh. Nak jadi penerima hibah pun boleh. Dengan harapan nak settlekan hutang dia ke apa itulah. Boleh aja, tak ada masalah. Okay? So itu dia mengenai orang bankrupt. So saya minum air sekejap. Tiba bahagian new business underwriting, yang mana kita akan tengok beberapa angle yang lebih mendalam. So yang pertama, definisi dia straightforward. Underwriting ni kita nak pastikan risiko yang masuk tu bersesuaian dengan risiko HLMP ataupun tabung tabaruk. So tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak saya nak tanya you all kongsikan, you rasa kenapa HLMP kena ada juga, ataupun industri takaful ni kena ada juga underwriting? Kenapa HLMP kena buat juga underwriting? Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa takaful ni nak juga underwriting? Tak nak bagi orang kaya ke? Tak nak bagi orang takaful ke? Kenapa agak-agaknya tuan-tuan dan puan-puan? Kenapa takaful still ada underwriting? Sebab ada orang kata takaful bukan insurans, bukan jual beli. Tapi kenapa ada underwriting juga? Siapa boleh kongsikan pendapat mereka? Just nak tahu. Tuan-tuan perempuan, untuk takaful kita memang kena underwrite sebaik mungkin pelanggan kita. Kerana apa? Tuan-tuan perempuan, macam mana saya nak sebutnya? Takaful kita kena jadi lebih, kata, strict dengan duit-duit pelanggan kita. Disebabkan duit dalam tabaruk fund tu semua adalah duit pelanggan. Kita nak berhenti orang main masuk ke dalam kita punya skim khairat ni
dan dia senang-senang saja nak terus tapau duit dalam tu, duit orang lain bayar selama ini. Betul, dia tak adil bagi orang sihat. Sebabnya tugas kita pengendali takaful adalah orang kata Sulaiman Akhlakam. Kita tolong uruskan duit orang. Okay? So bayangkan kalau kita bagi orang yang dah terlampau sakit tenet untuk masuk, orang lain dah letak duit dalam akaun ni, dah cantikkan akaun ni, kita boleh terbagi orang yang sakit tenet ni masuk, dia terus walap duit semua orang menabung bersama-sama selama ini. Memang niat nak tolong orang, betul. Tapi kita pula yang orang cakap macam leka bagi orang yang memang obviously akan tapau duit orang masuk macam tu je. Itu salah lah bagi pihak kami. Itu sebabnya underwriting masih perlu dilakukan untuk memastikan masuk-masuk tak tengok mute atau tak mute kan, dia terus je kan. Okay, itu dia. So it's come back to the point of fair atau tidak fair. Okay, so satu lah satu point, kalau underwriter dia orang kata apa, bagi feedback kepada klien anda, minta report ni, kita kerjasama. Bukan lawan, kita kawan ya. Kita nak pastikan adil, orang yang masuk itu orang yang layak dan tabaruk fund itu terjaga. Sebab dia adalah sampai kena repricing ataupun repricing kalau kena pun tak adalah sampai 150% and what not, semua itulah. Itu idea kita. So apa cara underwriter underwrite orang? Macam mana kita tahu orang tu layak atau tidak? Kita kepada apa? Hidayah daripada Tuhan. Ataupun adakah kita apa? Ikut tilik bulan dan semua tu? Tidak, tuan-tuan dan puan. Apa yang kita buat, apa je? Kita akan rujuk ya tuan-tuan dan puan sekalian, kita akan what do we say this? Kita akan bergantung kepada dokumen-dokumen yang anda sampaikan kepada kami agar kami tahu klien ini adalah klien yang sebenarnya sangat-sangat sesuai untuk mengambil takaful ataupun tidak. Ya, itu cara kami sebenarnya. Dia bukan kita main terus terjah decide apa tu tidak. Kita tengok dokumen-dokumen yang disampaikan untuk kita faham situasi kewangan pelanggan kita. Itu cara kita sebenarnya. Ya, so tuan-tuan dan puan-puan, if possible, sebab itulah saya nak sampaikan kat sini, dokumen pelanggan isilah dengan sebaik mungkin, isilah dengan betul-betul. Jangan ada perkara yang salah, sebab kalau anda salah isi, mistake anda menyebabkan klien anda tidak layak untuk memiliki takaful. Ya, kalau anda ada salah isi, your mistake telah menyebabkan pelanggan anda tidak layak memiliki takaful. Ya, so tu sesuatu yang kita kena sentiasa fikir-fikirkan. So moving on to tuan perempuan, apakah dokumen yang kita biasa gunakan untuk memahami situasi pelanggan? Proposal form, maklumat peribadi dia tadi. And then customer fact find form untuk tahu keadaan kewangan dia. And then kita tengok juga medical examination report atau dia tu sihat ataupun tidak. And then kita tengok dia punya medical test yang berkaitan kalau ada, ya, untuk tahu dalaman dia tu betul-betul sihat atau tidak. Dan kita tengok juga statement-statement daripada doktor yang sedang assess situasi dia. So inilah perkara-perkara penting, dokumen-dokumen penting yang kita gunakan untuk assess tuan-tuan dan puan-puan, adakah klien kita betul-betul layak untuk memiliki takaful atau tidak. Ya, bukan ikut sembrono. Satu, bila kita minta anda bagi dokumen, bukan nak menyusahkan untuk anda, tapi untuk jadi fair kepada semua orang. So, apakah faktor-faktor yang kita lihat sana adalah dari segi medical dia, dari segi pekerjaan dia, dari segi gaya hidup dia, dari segi dia dan juga risiko penerbangan travel. Dia banyak ke travel secara terbang di atas langit, Superman kan? Dan kalau cakap pasal lifestyle ni, kadang dia ada some unique parts yang mana adakah dia meminum arak ataupun menghisap rokok, termasuklah rokok apa, e-cigarette, vape dengan e-cigarette, bahasa Melayu dia apa? E-cigarette takkan rokok kan, pelik gila bunyi pula. Tapi itulah benda-benda tu. Rokok, cigarette, e-cigarette ataupun vape. Dia unik sikit kita tengok juga. Dan kawasan penempatan dia di mana, tempat tinggal dia.
di Malaysia, luar Malaysia, travel tak. And then sebarang coverage sedia ada. Rokok elektronik. Oh, okay, thank you. Yes, that's a good one. Lupa dah. Sebab kita bukan smoker, so jadi macam tu lah. Kekok sikit nak ingat benda-benda ni. So thank you. So kalau kita lihat lagi tuan perempuan, kita sebagai orang tu agent, kita kena be sensitif kalau klien kita membuat submission dan dia ada medical impairment. Maksudnya dia ada kondisi, situasi-situasi kesihatan yang tidak begitu bagus lah. So kalau kita orang tu ada situasi alkoholik, anemia, asma, bronchitis, diabetik, heavy smoker, endometriosis tu apa tu, heart attack, pneumonia, semua ni you kena get ready. Ada yang contoh cancer dengan heart attack tu memang you tahu lah kena decline punya. Tapi ada yang masih lagi boleh diconsider bergantung kepada report kesihatan mereka. So di sini kita kena be, orang kata apa, very understanding of the situation untuk syarikat dan juga situation untuk pelanggan kita. Ya, you kena faham betul-betul kalau ada any of this kind of situation, you dah kena get ready. Klien ni saya kena faham, kena bagi dia faham bahawa dia kena buat medical check up. Tapi saya tak boleh bagi dia harapan yang kata dia memang akan dapat takaful. Tak boleh. Kalau orang tu kata dia sihat, dipersilakan. Offer lah dia. Jom kita ambil takaful. Nanti boleh ni. Tapi kalau orang tu tidak begitu sihat, tidak disarankan untuk berharap dapat takaful. Bagi tahu dia, kita kena tengok apa report doktor. Itu dia. Okay. So sekarang ni datang kepada bahagian kelas pekerjaan. Tuan-tuan dan puan-puan. Ini penting. Tuan-tuan dan puan-puan. Kelas pekerjaan ada 4 kesemua. Tapi macam mana kita nak bezakan kelas pekerjaan 1, 2, 3 dan 4 bila anda berhadapan dengan klien anda? Sebab antara sebab apa? Submission anda ditendang balik oleh pihak underwriter dan siap minta anda untuk menjelaskan balik adalah mengenai kelas pekerjaan. Ya, ini ada benda. Ya, yang mana pihak-pihak underwriter ditendang balik, sila tukar kelas pekerjaan mengikut apa yang telah di-explain oleh klien dekat nature of occupation atau nature of work. So, bila anda submit case, anda kan kena explain dekat proposal form nature of work. So, underwriter hantar balik, suruh tukar dia punya occupation mengikut apa yang telah dijelaskan. So, tuan-tuan dan perempuan, macam mana anda define dalam bahasa anda sendiri kelas pekerjaan 1? Cuba you baca apa yang dekat slides tu, cuba you simplifikan. Guna bahasa orang marhain. Kongsikan dekat saya. Dalam bahasa marhain, apakah itu kelas pekerjaan nombor 1? Duduk office. Lagi. Apa lagi? Duduk office is good, 1. Lagi. Tak habis tu. Memudahkan lagi. Memudahkan tapi jangan terus terlampau. Risiko tu macam mana Encik Arizal? Kalau nak kata risiko, bukan ke keluar rumah tu dah ada risiko. Itulah risiko, tapi keluar rumah pun dah kira bahaya, boleh kena langgar. Cuba tengok balik dekat dalam slide tu dan cuba you simplify. Macam mana nak cakap kelas pekerjaan 1? Okay. Tuan-tuan perempuan, kalau kita lihat di sini, ayat-ayat dia adalah kerja-kerja kerani dekat pejabat yang tak ada kaitan dengan perkara-perkara yang berbahaya. Keyword dia sebenarnya adalah kerja-kerja pejabat. Duduk kat office ke tidak, boleh je dia kena travel. Saya sekarang ni trainer duduk kat office, tapi once in a while saya kena travel. Adakah saya kelas pekerjaan 1? Saya
duduk kat office, tapi saya kena, orang kata apa, pakai alat-alat yang boleh katakan agak berbahaya seperti mesin welding, ataupun mesin welding tu dah ni sangat, bukan apa nama tu yang pemateri apa tu, ataupun mesin jahit. So kelas 1 ni dia sangat-sangat direct kepada anda bekerja yang ke arah kerani dan duduk kat office je. Macam tu. Memang tak ada travel. Kerja kerani yang tak travel. Kelas pekerjaan kedua ni barulah ada travel. Okey. Kerja kerani yang ada travelling dan dah mula pantau-pantau kerja. Tu beza satu dengan dua. Satu, kalau masuk pukul 9 kerja tu, sampai pukul 6 habis kerja tu memang tolak waktu lunch lah. Duduk kat office je. Kelas kedua ni, you dah mula ada travel-travel macam saya lah. Contoh seorang trainer. 9 sampai 6 duduk je kat office. Trainer junior mungkin, ataupun trainer admin. Tu kelas 1. Tapi trainer yang mengajar macam saya, trainer travel, saya dah kelas 2. Tapi yang penting saya ni macam mana nak bezakan 3 dan 4. Ni lagi serius lagi kronik. Macam mana tuan-tuan perempuan jelaskan kelas ketiga? Macam mana kelas ketiga? Ya? Silakan. Ya? Tuan-tuan perempuan, how do you define class 3? Kerja offshore, Bukhari? Hmm. Hmm. Kata-kata offshore tu tak begitu Siti Masita. Dia dia tepat di situ anda bekerja yang bukan orang kata kerja buruh dan anda menggunakan alat-alatan yang biasa. So contohnya yang bukan buruh tapi gunakan alat-alat biasa. Mesin tu saya akan cakap kalau you tulis mesin dah kira 4 dah. Dia biasa-biasa. Orang yang jual ikan, orang yang jual apa lahap daging dekat dekat apa pasar pasar pagi-pagi tu. Mesin ringan. Okey. So macam tu dia dah ada alat dia sendiri. Orang yang mesin jahit. Itu semua sudah kira boleh pergi sampai kelas 3 kerana dia ada mesin atau alat yang dia pakai. Tools yang tak berbahaya. Betul. Yang satu, fishmonger, orang yang jual ikan, orang yang jual daging tu sebab dia ada pisau dia tu, dah kelas 3. Ring ada tak menggunakan mesin ataupun alat mesin ringan dengan alat-alatan dia sendiri? Ada. So dia boleh jatuh di bawah kelas 3, peniaga goreng pisang. Ya, sebab anda ada tong gas, dapur api dan kuali panas. Itu semua tu adalah tools, alat-alatan. So yes, fokus, senang cerita lah. Memang berada di situasi itu. Okay? So macam mana kita nak bezakan 3 dengan 4 ni? Uh, Macam mana you all letak 4? So, macam mana anda terus definekan untuk nombor 4 ni? Mesin yang mereka gunakan. Selain daripada mesin, apa lagi? Dia satu lagi keyword dia di situ yang perlu kita meraihkan. Jentera berat, itu termasuknya apa yang Encik Kai kita cuba sampaikan tadi lah. Ui, ayat dia dahsyat. Pekerjaan yang ekstrim.
Ah, tak juga Sarina, itu ah, masuk dalam tadi itulah sebagai equipment senjata tu. Dia sebenarnya ayat yang penting tu yang Kai cuba sampaikan tadi, heavy manual work. Betul lah perempuan. Kerja buruh berat sama dengan ahlatan-ahlatan berat. Satu macam you tengok ni contoh-contohnya orang yang kerja dekat construction, pekerja-pekerja welder besi dekat kilang besi tu, ya. Orang yang bawa lori, ya. So those kind of things anda kena consider sebagai kelas 4 sebab dia ada heavy manual work dan dia ada alatan-alatan yang kata berbahaya, dan dari situlah jadi risiko tinggi. Ah, Perlu ada latihan khusus dan tempat kerja yang tinggi risiko. Boleh guna ayat sudah, tak ada masalah. Yes, sebab tu betul mekanik kelas 4, mekanik biarpun sekarang ni dah ada apa, hydraulic pump and what not semua tu untuk hydraulic lift semua, dia dah ringankan sikit beban kerja-kerja mekanik kita, namun dia tetap juga orang kata apa, kerja-kerja yang heavy manual work, nak buka tu, nak buka ni, and then dia ada set-set dia yang tersedia, set-set dia pula dah, alatan-alatan dia yang tersendiri yang dia kena ada tools, equipment and machinery dia. Okay, so harapnya you all nampak beza dia macam mana. Jap, mekanik motor macam mana? Oh, pula kan. Ada pula nak kata beza kan. Motor dengan kereta. Sudah. Tapi itulah essence dia tu kalau perempuan. Harapnya when you nampak key point tu, you tahu sikit macam mana nak membezakan, dan bila klien tanya dan nak isi dia punya nature of work tu, it gives you the understanding macam mana untuk dia isikan jawapan dia di dalam bahagian tersebut. Okay. So at least you tahu guidance dia kat mana nak bagi tahu. Okay. So with that, settle bahagian occupation class. Harapnya anda dapat faham dengan lebih jelas. Sekarang ni tinggal bahagian underwriting yang kita pecahkan kepada dua. Sebab takaful keluarga ni dia simple, tak macam orang kata apa, takaful general ataupun takaful am yang cover kereta, rumah semua tu. Ya. So, untuk kita uruskan kalau berlaku kematian, duit pergi pada keluarga. Kalau sakit, duit pergi untuk bayar dia punya kos hospital. Kalau dia sakit, dia dapat duit lump sum. So bila kita bermain dengan produk keluarga macam ni, kita akan tengok segi kesihatan dia dan keadaan kewangan dia. So yes, kita tengok hayat atau manusia. So, bila kita tengok macam tu, kesihatan dan kewangan dia je lah kita tengok. So jom kita pergi kepada bahagian pertama, iaitu underwriting medical dia. So dalam bahasa lain kita tengok dia sihat ke tidak lah. So obviously anda kena faham macam mana nak tahu kesihatan orang tu. Dia kena pergi buat medical requirement, dia kena pergi buat medical check up. So kalau ikut, and first and foremost dia kena disclose segala benda dekat dalam health questionnaire dia. So itu simple. Tapi ada kalanya dia kata dia sihat, tapi perasan tak tuan-tuan perempuan, dia sihat tapi still kena buat medical check up. Ada tak jumpa situasi macam tu? Klien you sihat, tapi underwriter suruh juga buat medical check up. Sihat ni maksudnya dekat health questionnaire tu, no. Sihat. Tapi underwriter keluar juga surat, pergi buat benda-benda ni. Pergi buat MED. Apa benda MED tu? Oh, medical examination dekat panel Dr. HLMT. Tulis pula kena buat ECG. Apa benda ECG ni? Ini dia. Resting electrocardiogram. Ya. So, tuan-tuan perempuan boleh pergi dekat agency portal, boleh buka kita punya slide ini, download, simpan dalam anda punya phone atau iPad. Rujuk balik kat slide ni untuk tahu apa benda. Okay. Tapi kenapa Kai, Rahmah, Hazafah, kenapa kalau klien kata dia sihat, dia mesti kena buat juga? Satu, you kata sebab BMI, okay, fair.
Selain daripada BMI sebab apa? Kenapa selain daripada tu? Kena juga. Usia. Ah, lagi? Apa lagi? Ada lagi yang berkait. SA tu apa? Encik Kai kita. Some covered tinggi. So, dia sebenarnya membawa anda semua kena faham kepada istilah yang dipanggil uh, this one, non-medical limit. Ya, ini yang dipanggil non-medical limit. Tuan-tuan dan perempuan, untuk sesetengah usia yang macam saya nak buat supaya nampak cantik. So kalau anda tengok ni, untuk usia-usia, grup-grup usia ni, anda kena faham betul-betul dekat mana klien kita berada dan sampai mana tahap dia, tuan-tuan dan perempuan, kalau dia jatuh dalam kotak yang warna kuning, alamak, kotak yang berwarna kuning ni, ini bermaksud dia kalau health questionnaire dia sihat dan dia jatuh dalam kotak kuning ni, dia tak perlu buat apa-apa check up. Dia tak ada masalah BMI, dia tak ada masalah kesihatan dalam health questionnaire dia. Dia jatuh dalam kotak kuning ni, maka dia tak perlulah buat medical check up. Itu yang you all kata nak buat submission yang clean dan senang approve. Nak pakai non-medical limit. Sebab dia nampak tu, dia tulis warna biru je, tak ada apa-apa report-report yang perlu dibuat. So macam mana nak baca jadual ni? Saya bagi contoh. Kita ada seorang klien yang mana dia adalah seorang klien berusia 30 tahun dan dia ambil sebanyak 400,000 sum covered dia. So, adakah dia seseorang yang kena buat medical check up? So, macam mana kita nak go about ni, tuan-tuan perempuan? Apa yang patut saya buat sekarang? First, kita tengok dia dekat usia mana. So, usia 30, dia jatuh di sini. Usia 30. And then kita tengok pula, sum covered dia 400,000. Maksudnya, dia jatuh di sini. So, kalau kita lihat begini tuan-tuan perempuan, boleh nampak kotak dia bertembung adalah kotak ini yang mana still di bawah bahagian non-medical limit. Maka untuk klien yang dalam situasi ini, dia bermaksud biarpun apa-apa situasi dia, selagi dalam BMI dia, health questionnaire dia memang sihat, dan dia telah berada dalam kotak ini, kita memang tak ada minta medical check up. Kecuali kalau memang dia tipu kita, ada rekod dia tipu kita. Dia kita akan minta dia buat medical check up lah. So itu benda. So faham tak jadual non-medical limit macam mana nak gunakan dia? Tuan-tuan perempuan? Good. So tuan-tuan dan perempuan, just nak tanya soalan kemahiran aras tinggi sikit. Kalau klien awak usia let's say 57 tahun. Klien umur 57. Kalau dia memang rasa dan BMI dia ditulis semua dalam questionnaire itu sihat, sum covered paling tinggi dia boleh ambil berapa untuk tak kena medical check up semua? Hmm? 24 tu refer pada slide ni tadi kalau anda perasan. Slide yang ini, slide 29. Ya, Ajmal, nama kurma Ajmal. Dia tak apa nanti. So berbalik persoalan saya, klien usia 57. Dia BMI tak ada masalah, questionnaire dia pun dia kata semua dia sihat. So untuk orang macam ni, saya kena bagi dia sum covered paling maksimum berapa kalau tengok jadual ini saja tu. Tak payah tengok
ataupun note 4 tu lagi. Ramai dah tak 100K. So macam mana dapat pemahaman itu? Saya tengok dia dekat mana dalam sini. Dan kita turunkan. So kita nampak dia punya pengehat dia adalah di sini. So, maksudnya paling tinggi dia boleh ambil 100,000. So itu permainan non-medical limit itu, nampak. Satu, kalau you ada orang usia-usia macam ni, you bagi sum covered macam ni. Orang macam ni sum covered macam ni. Itu mainan dia. Satu, kita sepatutnya kena faham, oh saya ada klien usia 50, saya boleh bagi sampai 650,000 sum covered. Saya ada klien usia 53, saya kena bagi paling tinggi 500,000. Jangan terus lucuh bagi 1 juta. So tuan-tuan dan perempuan, kalau klien tu nak juga 1 juta, contoh saya bagi macam ni. Klien usia 55, dia nak juga, saya bukan 5, biasa katalah umur dia 53 tadi. Dia nak juga 1 juta. Macam mana nak bagi? Nak juga 1 juta. Macam mana nak bagi 1 juta tanpa kena masalah? Nak benda-benda praktikal kan? Kita bincang benda praktikal. Kemahiran berfikir aras tinggi semua ni. Sebagai seorang ejen. Macam mana tuan-tuan dan perempuan? Soalan Kai dengan soalan saya, jawapan dia ada dekat sini. Dekat aggregation rule. Yang bermaksud apa-apa dalam tempoh masa 12 bulan kita akan gabungkan. Dalam tempoh masa 12 bulan. So, soalan kita, Kai. Okay, kita pergi dengan Kai punya soalan dulu. Kau ada 100,000 sum covered. Lepas tu baru nak ambil 10K. Soalan saya sekarang ni, usia dia berapa, Kai? Usia klien ni. Berapa usia dia? Dia kat usia mana? 60. So dia dah ada 100,000. Dia dah ambil penuh dah. So tadi dekat aggregation rule, kalau anda baca, key point dia kat sini, dalam tempoh masa 12 bulan akan digabungkan. Kita akan masukkan sekali. So sekarang ni, baik, kalau you ambil dalam tempoh masa 12 bulan, you dah ada 100K polisi atau sertifikat baru, you tambah 10K. Dah jadi berapa? 110K. You dah masuk ke dalam kotak kuning ni. So dia akan kena MED. Dia kena buat medical check up. So macam mana
untuk tidak kena. Ah, so kalau jarak dia 12 bulan ke atas, contohnya, kalaulah klien you ni umur 61 baru datang nak apply baru, kita consider dia datang dengan satu sijil, tahun ni dia datang dengan 100K. Dia datang balik tahun depan setelah 12 bulan, uff, kita cuma anggap dia cuma ada 10K. Tak campur dengan 100K yang lama. So dekat umur 61 ni, 10K tak ada hal. Contoh tadi, dulu ambil kat usia 30, lepas 30 tahun nak ambil pula baru kat sini. Tak apa, kita tak campur. Sebab medical limit ni kita cuma tengok apa-apa dalam masa 12 bulan. So macam tu Emma. That's why kalau you ada klien yang nak ambil 1 juta, klien you kat usia 53. Macam balik pada senario saya tadi. Klien usia 53 nak ambil 1 juta. So first tahun ni ambil dulu 500,000. Datang tahun depan cukup 12 bulan, bulan ke-13 kita submit lagi 1 500,000. Datuk sabar dulu Datuk, untuk tahun ni pun tak kita terus dulu 500,000 Datuk. Kita nak pastikan you punya case lepas dulu cantik, tak ada masalah. Tahun depan baru kita submit lagi satu. Barulah tahun ni ada production, tahun depan ada production. So itu game dia. You tengok mana-mana company pun, that's what the agents are doing. Bermain dengan non-medical limit table ni. Especially kalau Datuk tu, dia macam tak nak buat medical check up. Malas nak pergi hospital, tak ada masa. Macam tu. Ya? Cuba tanya orang-orang MDRT, orang-orang yang suka guna istilah low hanging fruits. Itu mainan dia. Okay? So, itu dia tu. So, faham macam mana nak baca dan nak memahamkan non-medical limit table ni? So, soalan saya ada flexi. Basic sum covered saya 50,000. Saya ada accelerated CI sebanyak 20,000. And then saya ada additional CI 30,000. Dalam kiraan NML, berapa yang akan masuk ni, tuan-tuan dan puan-puan? Tuan-tuan dan puan-puan, berapa yang akan dikira sekarang? Adakah 50,000, 70,000, 80,000 atau 100,000? Hmm. Tuan-tuan dan puan-puan, rider akan digabungkan bersama. Ya. So, flexi 50,000, rider accelerated dengan additional CI kena gabungkan sekali. Cuma kita tak gabung semua. So, saya nak tanya balik kepada Kai dan juga Asfa. Kenapa you kata 80 eh? Kenapa tambah 50? Okey. ACCI. Okey. Maksudnya, saya downline ni. Ceritalah betul, saya tak faham ni, bos. Okey, ambil daripada sum covered. Ya, faham. Tapi apa kaitan dia dengan non-medical limit? Perempuan, accelerated kita tidak akan campur. Sebab accelerated je ambil balik daripada 50,000 ni je. Sebab secara total, kalau berlaku accelerated, dapat 200,000.
tambah 30,000. Lepas tu kalau meninggal nanti, sebab yang ni kan dah 50,000 tinggal 30, meninggal nanti dapat 30. Pada sijil takaful ni hanya 80,000. Sebab itulah ayat dia sebenarnya kita perempuan, apa-apa yang Allah kepada pada apa-apa yang accelerated dia pinjam daripada tempat lain, kita tak perlu tambah. Kita cuma tambah additional atau benda yang kita dapat tanpa tolak dari tempat lain. Satu key point kita sana adalah sebab dia ada additional CI. Additional CI tidak ambil daripada mana-mana pampasan lain. Dia pampasan tambahan penting dia. So kita cuma ambil sum covered dengan apa-apa rider pampasan tambahan yang tidak ditolak daripada mana-mana pampasan lain. Ya? Sebab tu kita tak ambil accelerated CI. Dia tolak daripada flexi punya pampasan. Additional CI dia pampasan tambahan. So sebab tu kita kira 80,000. So harapnya untuk sahabat-sahabat kita lain seperti Izzat, ya, untuk Encik Amir dan juga mana-mana yang lain yang ada dalam ni anda faham dengan lebih jelas. So sebab tu kadang-kadang ada ejen, kalau saya gunakan pencitraan ini, saya ambil flexi, klien saya usia 30. Saya bagi dia basic sum covered flexi 1 juta. Lepas tu saya bagi dia additional CI. Saya letak 500,000. Dah jadi berapa ni? Basic sum covered dia flexi 1 juta. Dia letak waiver, dia letak additional CI 500k and so on. So sekarang ni sum covered dia dah jadi 1.5 juta. Dia kena juga buat medical check. Lagi dahsyat 1.5 kat sini. Dia kena buat medical check up, blood test, HIV test. Kekurangan ilmu dalam membuat kiraan NMN boleh menyebabkan klien kita kena medical check up. So faham tak seni gameplay mainan dia kalau anda nak buat submission yang cantik dan bersih. Bersih daripada first time lagi. Okay. Nampak tuan-tuan dan puan-puan? Faham? Faham tak? Heboh, heboh. Ni semua ni bakal-bakal MDRT kita belakang ni. Cik, gitu. Okay. So Alhamdulillah anda faham. So now bolehlah kita proceed. Ingin. So NML Alhamdulillah sudah tamat. Tuan-tuan dan perempuan tolong faham berbeza produk, berbeza NML dia. Okay. So download saja training slide produk kita daripada agency portal. Dekat web agency development training, ada produk-produk slide yang kami pakai. You all will download di situ. Dalam tu ada non-medical limit untuk setiap satu produk. Kalau tak pun download yang basic takaful operation underwriting. Semua ada dalam tu. So you all boleh gunakan untuk your medical underwriting contoh. Oh, buat technical 500,000, lepas tu tahun berikut ambil 500,000 tambah additional CI. Oh, kuasa mainan dia. Okey lah tu. Tahun ni 500,000. Selamat, tak kena apa-apa. Tahun depan sum covered 500,000 tambah additional CI 500,000 juga kan, 500,000, 500k kan. So maksudnya dia ada 1 juta dekat situ. So okey lagi tahun depan. Tambah lagi sudah. So key point dekat sini faham betul-betul. Ya. Itu yang saya nak you all dapat, so that you boleh plan macam mana nak buat sum covered you bila you nak hantar untuk your client.
Dan kita bukannya close biar terus, kita tahu close, tahun depan kita cuba lagi. Tuan ingat tak kita ada buat kira-kira protection yang you perlukan. Kalau darab 10, you kena ada 1.5 juta. Tapi tahun lepas kita baru buat 500,000. Surat tak kita naikkan lagi sum cover you untuk genapkan 1.5 juta? Itu mainan dia orang. Bukannya sekali present 1.5 juta tak mampu tuan. Oh ambil dulu 500,000. Lepas tu dah. Sadaqallahul azim. Ini mainan dia. Okay. So now kita akan pergi kepada bahagian financial underwriting. Tuan-tuan dan puan-puan. Underwriting kewangan. Kita tengok kewangan orang itu boleh tak ambil takaful. Sustainable tak dia untuk bersama dengan kita tempoh masa yang panjang. Satu apa yang kita buat, dia juga berkait dengan topik kita pagi tadi dalam bab compliance dan amla. Kita tengok kalau orang tu ada sum covered sehingga 1.5 juta, dia tidak ada masalah, boleh saja submit tanpa sebarang financial requirement daripada pihak underwriter. Tapi kalau lebih sahaja lebih daripada 1.5 juta sehingga 2.5 juta, kita akan minta GEC financial questionnaire. Dan dalam tu you akan nampak ada section-section dia kan. Dia kena buat part 1 and part 2. Dan once orang tu ambil lebih daripada 2.5 juta, banyak kerja sikit ya. Anda kena isi financial questionnaire, kena bagi dia punya income tax, dia punya BE form atau EA form selama 2 tahun ke belakang, dan atau dia kena bagi company audited financial statement untuk 2 tahun ke belakang, especially kalau orang tu kata pendapatan dia tu datang daripada syarikat dia ni. Okay, macam kalau Amin sebagai contoh, kena tunjuk kedai dia punya tu, syarikat dia punya audited financial statement. And then anda sebagai ejen pun kena isi anda punya statement untuk mengatakan kenapa klien awak tu, Encik Khairul Amin ni layak untuk ambil 3 juta sub covered. Dia bukan orang kaleng-kaleng. Ya, dia bukan orang biasa. Bukan level-level yang ambil 1 juta. Kenapa? Jelaskan. Ejen jelaskan kepada kami. Ya. Dan kita ada juga business takaful macam saya cerita awal tadi, syarikat ambil untuk individu, untuk bekerja, untuk board director dia. So dia punya lebih kurang sama tapi jumlah dia lebih tinggi skala-skala dia. Okay. So iaitu saya takkan rantu sangatlah. So itu dia. Apakah dokumen-dokumen kalau anda dapat surat-surat daripada CLMT sebagai deferment untuk minta daripada anda untuk submit, you boleh baca saja akronim itu daripada slide kita. So itu sahaja financial underwriting kita. Dan tak dilupakan seperti pagi tadi, nak mengelakkan daripada ada situasi orang nak buat amla, orang nak buat CFT and what not, kita minta anda buatlah due diligence terhadap pelanggan anda untuk tahu at least dia ambil untuk diri dia, bukan atas paksaan orang lain ataupun bukan sebab dia ada nak buat pencucian duit daripada sumber-sumber yang tak sepatutnya, ya. Dan kalau gitu orang-orang high risk seperti PEP, buatlah declaration. Jangan pula you tahu orang tu datuk, dia tu anak datuk, dia tu cucu datuk, dia tu sahabat karib datuk ataupun dia tu business partner datuk, sultan, menteri, exco. So janganlah you just submit biasa macam tu je. Declare lah dia itu PEP dan isi bahagian-bahagian yang sepatutnya. Okay, so itu tolong faham. Anak kerabat, ya, kerabat mana? Kahwin boleh semua hurah sangat tu. Boleh aku. Kenapalah hurah sangat pasal kerabat-kerabat ni. Okay, so then tuan-tuan dan perempuan, jangan takut, jangan risau, isi borang. Dia tak semestinya menunjukkan kena isi borang, dia tak dapat. Bukan kalaulah dia tu orang-orang PEP kena isi, itu memang SOP-nya sebab bank negara pun ada listing. So dia memang just, it is proses bank negara memang begitu. So jangan risau. Sebab ada yang pernah highlight, alah kalau saya isi nanti ni kena reject lah. Bukan. Ya, just sebab itu memang prosedur orang-orang macam tu. Takutnya bila anda tak isi, anda lagi melambatkan kes anda lulus. Ya, itu yang kita kena faham, mindset yang kita kena ada.
So next adalah pasal PIDM macam yang you absorb lain macam pula. PIDM sama seperti perbincangan kita pagi tadi lah. Kalau syarikat itu bankrupt, at least pelanggan masih lagi dilindungi dengan PIDM. Tapi aku tak suka topik ni. Nak cerita macam apa? Ini HLMT ni bankrupt, kita suka ke? Boh, kita ni kuat kot kewangan kita. Macam doakan kita bankrupt pula. Tak apalah. PIDM nak promote diri dia kan? Tak dia. So, settle financial underwriting. Complicated tak tuan-tuan dan perempuan setakat ini untuk underwriting? Adakah ianya complicated ataupun boleh diterima lagi? Alright. So, since sekarang 3:16, you know what? Okay tak kalau kita go for a short break? Kita sambung balik pada jam 3:30 boleh tuan-tuan dan perempuan? Alright, awesome. So, kita short break. Back. Dan 3:30. Jangan pula korang menghilang. Sedih aku seseorang nanti. So kita go for short break. Siapa yang tak zuhur gitu, bolehlah zuhur. Siapa yang nak memurut, boleh memurut. Siapa nak rehat sekejap, boleh rehat sekejap. Okay, so kita pasang itu sebentar. Satu minit sahaja lagi. Jadi manakah anda semua? Terutama. Alright. Okay. So, tuan-tuan perempuan, sekarang ni sudah pun jam 3:30. So, eloklah untuk kita sambung sesi kita. So, adakah anda semua sudah bersedia, tuan-tuan perempuan sekalian? Dah ready ke belum? Ready. Alhamdulillah. Kejut dengan suara kita. Bagus. Dah ready, Alhamdulillah. So, jom kita teruskan. Yep. So, kita datang pada bahagian yang saya yakin kalau anda mereka-mereka yang monitor betul-betul kat dalam edisi portal, apakah keadaan status pelanggan yang you all dah submit. Alamak, dah approve ke belum? Apa dah jadi ni? Apa maksud ini? Bahagian inilah yang akan memberi solution kepada soalan-soalan yang you tanya. Kalau tanyalah soalan tadi tu. Okay. So, kalau kita lihat
status dan juga decisions berbeza-beza. Okay. Dia satu benda saya harap anda faham, proses underwriting ni bukannya pukul rata semua wajib dapat. Biarpun bagi kita nampak takaful ni adalah seperti sebuah sales yang kita perlu kejar dan kita rasa HLMT mesti nak klien-klien. Tapi kita kena faham macam kita cakap tadi, kita still kena saring pelanggan kita layak atau tidak untuk dijadikan pelanggan takaful. So kita nak jadi adil kepada pelanggan yang lain. So with that, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham dia case to case basis. Ada orang ni kita nampak dia macam ada kencing manis, mungkin dia lepas berbanding klien lain. Sebab apa? Bila kita lihat lebih mendalam kesihatan orang itu, rupa-rupanya ini kencing manis tahap serius, ini kencing manis yang masih lagi terkawal. Contoh, ada orang BMI je over tapi setakat 0.5 beza dia. Orang ni overweight yang dah lebih 1, 2, 3 poin ke hadapan daripada takat overweight tu. So kita kena faham, dia tidak akan boleh ada formula pukul rata. Satu even soalan yang ditanya, orang-orang autism, orang-orang ADHD, orang-orang OKU. Kita tak ada satu jenis jawapan yang pukul rata, dia mesti kena underwritten dulu. Kena hantar pada takaful operator untuk kita saring oleh pihak underwriting. So daripada saringan tu dia akan ditunjukkan dekat bahagian inilah statusnya. So kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, satu, status enforced. Maksudnya orang itu standard case. Dah settle. Tuan-tuan dan puan-puan, apa maksud standard case tuan? Curious pula saya. Apakah maksud standard itu? Standard case kan? Apa maksud standard tu? Yang ni penting. Sebab rata-rata mana-mana mesti diguna istilah ni. Apa maksud standard case? Tuan perempuan boleh kongsikan kepada saya. Teka pun tak apa. Kita lihat ni. Oh, Arif dia bagi clean case. So dia tukar dari standard kepada clean. Tapi yelah, sebenarnya macam Hasnami sampaikan, ya orang tu maksudnya dia tidak ada sebarang, dia bukan history sakit sebenarnya. Dia tak ada sebarang komplikasi penyakit yang mengganggu underwriting dia ataupun keadaan kewangan yang mengganggu underwriting dia. Dia tak ada sebarang kecacatan lah dalam submission dia maksudnya. Dari segi borang diisi, dari segi kesihatan, dari segi kewangan. Itu maksudnya. Okay, bukan pasal penyakit saja. Ingat kita bahagian financial juga tadi dan kita juga ada bahagian borang diisi dengan baik. So tiga-tiga tu tak ada masalah. Itu standard case. So next kita akan jumpa status awaiting duly signed LO. Macam kita bincang tadi. Maksudnya company dah terima dah klien you punya still standard case. So boleh jadi juga kalau diterimalah, ya, kalau company decide risiko orang tu tak begitu bahaya, kita ambil juga sebagai standard case, boleh jadi. Asalkan submission itu tidak ada sebarang masalah. Ya. So awaiting duly signed LO, ini soalan yang ditanya oleh seorang sahabat kita pada sesi PCM dan agency best practice pagi tadi. Ini bermaksud company saya dah terima, underwriter saya dah terima awak punya situasi. Kami rasa kami masih lagi boleh terima awak cuma dengan syarat. Syaratnya macam kita bincang tadi, saya kurangkan sum covered awak. Saya buang rider itu, saya buang rider ini, saya buang medical card. You boleh ambil hibah dengan apa? CI tapi tak boleh ada waiver. Orang tu mungkin tak sihat dan dia tak boleh ada medical card. Contoh. Ataupun saya terima awak punya basic plan, flexi, saya terima awak punya medical card, tapi minta maaf saya terpaksa tolak isteri awak. Your wife, spouse tak boleh ambil. Itu maksud dia. Kita counter offer. Sebabkan benda-benda macam tu. Okay. So kalau orang kata hibah takaful ni hibah bersyarat, ini maksudnya takaful bersyarat. Betul lah tu. Okay. So itu dia. Satulah sekarang ni kita cuma tunggu awak sebagai klien bersetuju dengan syarat kita, awak just kena sign saja.
surat tu. Okay, that's why tulis sign LO. Kita tunggu, awaiting sign LO. Kita tunggu je awak setuju dengan syarat kami dengan sign surat tersebut. Dan kita ada next status, awaiting general document ataupun awaiting medical requirement. So kalau kita lihat, ini adalah lebih kepada kita sedang menunggu requirement daripada pihak tuan-tuan puan-puan ataupun pelanggan anda. Kami nak kenali anda dengan lebih mendalam. Bertaaruf lebih mendalam dalam bahasa orang Usul kan. Maksudnya kita nak tunggu dokumen seperti apa, tuan-tuan puan-puan. Ya, awaiting general document tu dokumen seperti apa? Siapa boleh bagi sedikit contoh? Dokumen apa jatuh sebagai general document? Ya, tuan-tuan puan-puan, cuba kongsikan ke dekat saya. Anda mesti tahu dah. Income tax, betul. Gambar IC tak clear, suruh bagi gambar IC baru, betul. Apa lagi? Kalau untuk anak-anak yang tak ada IC, sebab mungkin tak ready, bahan-bahan tak ada untuk apa? Sebabkan COVID tak cukup tak cukup sekarang ni dah settle ke isu yang my kid untuk kanak-kanak tak ada tu? Dah settle tak? Ke still ada isu lagi? Bayi-bayi lahir tak dapat my kid. Sebab I remember back until last year JPN kata diorang ada isu untuk bagi my kit kepada anak-anak kanak-kanak baru lahir kan. Oh, so sampai sekarang masih lagi kalau siapa dapat anak dia terpaksa rely dekat surat beranak. Sebab seingat saya sepatutnya lepas beberapa minggu atau bulan kita boleh tukar dan minta my kit. So masih lagi tak available di JPN sampai hari ni lah. So jadi kita kena be aware tau. Sebab tu nanti ada ingat kena bagi surat beranak selalu. Tapi sebenarnya my kit pun boleh pakai. Cuma kebanyakan tempat tak tersedia. So kalau my kit tak ada, kena pakai surat beranak. Thank you. Ya, untuk sharing tu. Dan Arif, dah lama tak ada baby pergi buat baby. Ya, pergi buat. Okay, so betul, itu dia. Dan kalau medical requirement itu bermaksud semata-mata apa dia tuan-tuan perempuan? Medical requirement. Apa contoh-contoh dokumen medical requirement kita? Come on, share. Apa dia? Dokumen yang tergolong sebagai awaiting medical requirement. Okey, bagus. A blood test lagi. Medical report, betul. Lagi. Medical check up, medical report tu lah seperti yang disampaikan oleh Kai tadi. Sama lah tu. Betul. Apa lagi? Apa lagi tuan-tuan perempuan? Eh? HIV test, betul. Apa lagi contoh tadi you nampak awal-awal tadi? Benda yang orang kena buat. Yang kita suruh dia buat dekat jadual non-medical limit table. Apa lagi tuan-tuan perempuan? Recall balik. Hmm. Kita tadi pandang sekilas lalu saja. Sekilas aku pandang, sudah aku tahu apa dia kena buat. So, ada ECG results, ada attending physician punya statement. Berat yang tinggi tu saya rasa dia jatuh dekat dalam general document saja untuk dia isi balik dia punya health questionnaire yang dia salah isi. Ya, medical requirement ni lebih kepada betul-betul yang memang dia kena pergi dengan psycho hospital untuk buat check up semua tu lah, test-test semua-semua tu. Right? Dan last but not least adalah bahagian status decline or postpone, maksudnya klien itu kena decline. Sadaqallahul Azim, sila cuba di syarikat lain macam itu. Kalau postpone, tuan-tuan dan perempuan, kenapa orang tu boleh kena postpone? Siapa boleh kongsikan kenapa orang tu boleh kena postpone? Aida Syahira baru lepas awarded. Okay, good. Lagi? Lagi. Maybe ada history medical report. Bagi saya itu tak begitu sesuai lah. Kan lepas beranak. Sekejap. Kebiasaannya lepas beranak
Okey lah, fine lah. Mungkin ada seminggu je masih lagi berpantang lah kan. Okey, fine lagi. Apa lagi tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Okey, betul. Baru kena COVID, maksudnya kalau baru kena COVID ni bermaksud apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Kita tunggu dia. Exactly, betul kan. Tuan-tuan dan perempuan, kebanyakan situasi bila orang tu baru sembuh ataupun sedang menghadapi TB, sedang menghadapi COVID, sedang menghadapi mau campak, sedang berada di hospital akibat kemalangan, patah kaki, ACL surgery. Kita bukan nak kata dia ada dia sebab warded sebenarnya. Wording kita sebenarnya adalah kita perlu orang tu kembali sihat, kembali pulih. Itu sebenarnya sebabnya kita postpone. Kita nak tunggu anda recover dahulu. So thank you, that's the right thing, the right word that. Selain daripada itu juga, boleh berlaku akibat kita tunggu orang tu balik semula ke Malaysia habis study ataupun habiskan post di sana akibat pekerjaan. Dia kena posting 3 bulan di Iraq, macam Iraq tu macam lain pula. Tiga bulan di apa? Di Jepun, UK, di Australia, di Indonesia. So kita tunggu je balik dahulu. Ya, so benda macam itu betul. Alright, so itu dia. Kadang-kadang bila nampak postponement jangan ingat kena reject. Tu mungkin adalah kerana kita nak tunggu dia sembuh dahulu. Nak tunggu TB itu betul-betul hilang daripada dia. Kalau bagi detail yang tak benar, ada kemungkinan tak? Okey, detail yang tak tepat, yang tidak je terang, tidak tak boleh guna ayat lain juga. Memang ayat dia tak tepat lah, maaf saya. Orang yang non-disclosure atau non-disclaimer, tak disclose maklumat dengan lengkap ataupun tepat ni, kita tak akan jatuh dalam postponement, tapi dia for sure akan jatuh under decline. Ya, Asfar, soalan itu saya rasa dia bukan kena postpone. Biar post status tulis decline/postpone. Dia sebenarnya memang kena decline tu. Kalau kantor dia non-disclosure, kebiasaannya decline. Alright, so tadi Kai ada add on satu point yang saya rasa bagus. Oh, mana tadi? So tolong faham ya. Untuk bahagian yang LO ni, mana tadi? Tolong faham, selain daripada reduce in coverage, bagus Kai dia cakap ni. Kita boleh kenakan loading. Maksudnya kalau dia kena carum basic plan dia RM20, medical card dia RM130. Tiba-tiba kita kenakan medical card dia tu 50% extra. So, dah jadi tambah lagi extra RM65. So, tak pasal-pasal klien kena bayar RM215. Sebab sepatutnya RM150. Tapi sebabkan kesihatan dia tu tidak begitu bagus, kita kenakan loading. Maksudnya loading 50% dekat medical card awak. So daripada 150, awak punya medical card yang RM130 tu kena loading 50%, dapatlah extra RM65. Dah jadi RM215. Kita tak akan loading dekat terus 150 tau. So kena hati-hati kat situ. So itu loading. Boleh juga berlaku kita kata you kena benda ni, kita tambah exclusion. Disebabkan dulu awak pernah kena cyst, awak dah recover. Okeylah, kita bagi awak medical card. Tapi apa-apa yang berkaitan dengan cyst ni, awak tak boleh pakai medical card. Mungkin awak ada high blood pressure. Okeylah, kita bagilah juga medical card sebab you appeal, kita bagilah high blood pressure. You boleh lawan balik dengan underwriter. Tapi kita cakap, okay, kita akan bagi medical card, harga sama, tapi apa-apa yang berkaitan dengan jantung, macam apa, heart attack, you nak kena buat pembedahan angioplasti, you nak kena buat apa,
hard valve operation, you nak unblock punya operation, semua tu kita letak dalam pengecualian. You nak je buat pasal apa, patah kaki ke, pasal patah hati ke, pasal luka kena gigit dengan haiwan ke, tak ada masalah, boleh pakai je medical card. Tapi kalau benda berkaitan dengan jantung, sebab dulu kami bagi awak sekali dengan high blood pressure ni, kita cakaplah dulu. Apa-apa berkaitan dengan jantung, kita tak cover. So, dia boleh jadi begitu. So, tolong faham. Dia bukan saja boleh jadi jatuh, turunkan sound cover, malahan boleh jadi di antara yang disebut tadi tu. So, faham tuan-tuan dan perempuan? Setakat ni okey tak? Dia ada sebarang soalan? Kalau tak ada hal, dah okey, tulis dalam tu okey. Alright, so kita move on dengan slide kita. So, next kita pergi kepada underwriting pending status. Bila kes-kes awak pending, inilah dia yang biasa kita jumpa dan inilah penjelasannya. Saya kalau benda-benda straightforward saya tak apa nak cerita, tapi saya sarankan you all balik nanti, download slide dan simpan bahagian ini untuk you faham. Bila you tengok, push, dia tulis awaiting contribution. Maksudnya apa? Kat sini anda akan faham pelanggan ni dia tak buat lagi caruman. Okay, ataupun dia baru bayar separuh atau sikit je. Padahal kita dah terima dia sebab letter of acceptance is issued. Kalau awaiting contribution, maksudnya underwriter tak ada masalah, just buat bayaran. So, sebenarnya itu perempuan you just baca di dalam. Semua tu dia jelas dalam ni. Kalau awaiting manager approval, itu bermaksud kita tunggu anda punya UM approve saja kes awak. So, tuan-tuan perempuan, saranan saya balik nanti downloadlah modul ini, simpan page-page ini supaya anda atau downline anda tanya, you tahu jawapan. Okay, so inilah tadi yang macam Encik Kai ada cerita yang saya explain balik tadi. Bila kita cakap awaiting to design LO, dia akan ada exclusion dekat situ lah. Okay, kalau lain semua tu dan dalam ni lah. Okay, so ini semua decision-decision yang kebiasaannya kita tulis dekat dalam tu. Kalau withdrawal ni maksudnya apa tuan-tuan dan puan? Withdrawal. Maksud withdrawal ni adalah tarik balik kes. dia tarik balik kes dia. Okay, so tak ada masalah untuk menarik balik kes. Kita benarkan surrender tu, saya tak guna istilah tu sebab surrender kes dah enforce, dia berhentikan, terminate. Itu yang saya dibiasakan lah. Okay, itu linggo saya. So dia lebih kepada dia tarik balik proposal yang dan CFF form yang dihantar kepada HLMT yang sedang diproses oleh underwriter. Ya. So itu withdrawal. Tarik balik yang berhormat, tarik balik macam tu. Bukan. Yang dalam review period. Review period. Apa tu Siti Masita review period? Oh, istilah baru ni. Saya tak pernah dengar lagi istilah review period ni. This is something new for me. Looking off period tu. Betul-betul. Kalau itu betul, faham. Saya betul faham. Cooling off period. Itu sebenarnya ayat dia adalah, biasa kalau you all tengok, orang akan tulis cooling off period, ataupun ada setengah tu diguna istilah cancellation. Sebab you dapat balik duit caruman you pada waktu itu. Yang mana? Ya. Antara dua kriteria ni, yang withdrawal dengan cooling off period, kita buat cancellation, yang mana lebih bersih? Macam mana? Ulang balik. Di antara withdrawal, tarik balik submission, tarik balik proposal, dengan buat surrender, buat cancellation semasa cooling off period, yang mana lebih bersih lah? Kalau saya yang mana lebih selamat? Saya akan setuju dengan withdrawal. Sebab kalau you nak bermain dengan cancellation, you kena faham, dia dah bermain dengan duit. I dah mula bayar duit. So, macam mana kalau you nak buat cancellation tapi you terlambat? Ataupun klien dah download dia punya e-certificate. You all tahu tak, kalau klien dah download e-certificate,
15 hari sekarang ni bermula dengan apa? Bermula pada tarikh bila? Tarikh dia sign kat buku ke tarikh dia download? Tarikh download. Tarikh download. Kita ada kes. Ejen saya explain hari ni, dia tak setuju. So dia decide nak cancel. Yang kita jumpa ni bulan kedua. Dia tak apalah. Dia sign dekat kertas tu kata tarikh hari. Pergi dekat branch, saya tak boleh terima ni. Kenapa? Kerana awak dah pernah download daripada HLMT 360 dan dalam tu dia kena acknowledge yang dia telah menerima sijil je hari ini. So kiraan tu dah bermula 15 hari daripada dia download. So abang berani tak nak main dengan cancellation ni? Sekali klien dah pergi download kat mana-mana kan? Ataupun paling takut tarikh you datang bawa kertas tu, kita punya branch kata dah lama dah ni. So kita tak boleh terima. Dia macam agak ambiguous. So saya tak berapa sarankan withdrawal daripada stage cancellation. Better buat terus pada waktu. Kalau tengah back and forth dengan underwriter pun tak apa. Yang paling penting, kalau ada situasi yang nampak berbahaya, nak kena tarik balik, tariklah sebelum case to enforce. Lagi bersih. Sebab kalau anda terlambat, cancellation tu dah tak berjaya, dah jatuh PR. So dia banyak benda at stake, banyak benda berisiko. Okay, satu betulkan PR pada ejen, betul. Sebab kalau you cancel dalam 15 hari tu, PR cantik lah. Dia tolak kes tu tak wujud pun. So tak masuk dalam kiraan PR kita. Tapi jadi macam kes ejen saya explain tu, kesian dia. Kena marah dengan klien. Aku tak dapat duit tu, aku nak kau bayar juga. Dah pening kepala. Lepas tu, PR dah, orang kata apa, ada parut lah dekat persistency dia dengan kes klien tu. So be careful. Alright. So, dah sampai bahagian sampel case tadi dah. Lama kita dah buat dah sambil-sambil dalam topik-topik tadi kan. So, lah. So, tuan-tuan dah perempuan, betul lah tu. Kalau kena jumlah caruman itu besar, macam contohnya orang yang ambil dengan produk IK Hasanah yang bayar sampai 4,000 sebulan. Mampu kau. Ataupun 4,000 setahun pun sama juga lah. Still a big amount lah tu. Pening kepala nak bayar. Okay. Dia bukan masa berlalu dengan pantas. Silibus berlalu dengan pantas. Okay. Jiwa kau. So, it's okay. So, at this point of time, kita buat macam ni lah. Dengan simple case study kita, kita buat a simple Q&A. Tuan-tuan dan perempuan, do you have your Q&A situation yang you rasa kena kita bincangkan? So that at least, while kita dalam topik underwriting, kalau you ada any concern underwriting you ni, kita dapat settlekan. Tuan-tuan dan perempuan, dipersilakan. Sebab saya tak nak nantikan masuk yang bukan underwriting, tadi soalan underwriting, sudah. Jam pula kita kejap. Jom kita discuss while kita ada masa. Ya? Saya tahu ada nak ambil anak semua tu, tapi kita bincang. Kita gunakan masa yang ada ni untuk benda-benda yang membantu. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Masa dah time. Masa dia pukul 5 Kita ada sejam lagi ni. Kita patutnya ada sejam lagi ni, boh. So macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Mana ni, boh? Macam mana? Manual underwriting itu bermaksud yes, dia akan pergi kepada underwriter. Contohnya kita ada seorang underwriter bernama, staff yang bernama Tahira. Dia lah yang ambil pesawat, dia lah tengah tengok ni. Nama klien Ahmad Azhari. BMI je Jahanam. Sudah. So dia tengah hantarlah, buat dokumen dia ni. Dia tengah tengok lah dia punya orang kata guideline dia dengan kerja Azhari ni, occupation class ni, dia minta sum covered ni, dia tengah kira-kira lah. Non medical limit klien ni dekat mana. Saya kena minta tak medical check up. Have questionnaire ni dijawab macam ni. Kalau ikut kombinasi yang macam ni,
Dan juga kita tengok report-report doktor ataupun kita contact doktor panel kita untuk memberi advice kepada underwriter okey ke tidak. Itu maksud manual underwriting. Itu kejut aku. Bising tinggal jap. Okey. So, faham Siti Masita? So ada apa soalan lagi tak? Okey, Haida, cikgu kebanyakan. Kalau klien tak setuju dengan LO, means kita hantar ATP untuk cancellation ke hantar kosong letter offer itu. So kalau tak bersetuju, tak payah bayar. Tunggu sampai apa? 90 hari sampai cases itu. Ni. Okey, Arif. Memang semua akan terus awaiting manual underwriting kecuali kalau anda guna produk macam show cover, produk macam Kudrat, XC Plus dengan FitCI. Ya, 3 produk itu memang confirm terus jalan. So, tuan-tuan dan perempuan, kalau klien tak setuju dengan ATP, saya nak tanya sikit. Tuan-tuan dan perempuan, di manakah darah pahlawan anda semua? Cik, tiba-tiba kan? Kenapa saya tanya begitu, tuan-tuan dan perempuan? Tak nak cuba dulu ke fight untuk klien? Kita masih membenarkan anda untuk fight demi kebaikan klien anda. Tapi macam mana tu? Apa maksudnya? Pada huruf T, apa tu? Ini apa ni? Hang tuah ke? Kat mana kekuasaan hang tuah? Alright. So, tuan-tuan dan perempuan, dia dia macam ni. Sebab saya pernah jumpa ada kes yang mana ini sangat unik tau. Kes ni sangat unik. Ejen A dan ejen B. Ejen B ni datang kat saya. Cik An, saya ada soalan. Apa dia? Yang soalan simple sekali kan. Saya ada klien ni. Saya nak close dia tapi saya tak dapat nak close dia. Okay, dalam hati macam apa kaitan dengan aku? Perupanya cakap, isu saya macam ni. Saya tak dapat close dia tapi yelah dia tak sihat, ada macam penyakit. Tapi sekali ejen B ni, ejen A, ejen yang lain ni yang dia jumpa dapat close dia. Bila dapat close tu pula, setengah-setengah medical condition dia tu settle, tak ada. Kau team, okey je. So saya macam tak faham, Cik An. Kenapa boleh macam tu klien sama. Bezanya saya dengan ejen orang lagi. Kenapa boleh jadi underwriter okey pula dapat dekat ejen tu? Kalau saya punya ada exclusion A, B, C, harga loading. Ejen yang tu exclusion A, B. Itu je. Tak ada exclusion C, D dengan loading. Macam mana tuan? Apa anda rasa telah berlaku dalam situasi ini? Ya, ejen sama kat HLMP ni. Ejen A under agensi A, ejen B kat agensi B. Beza je agensi. Region pun sama padahal. BD pun sama. Kalau nak main macam tu lah. Disclose sama. Memang dia kata, dan klien tu kata memang dia disclose benda yang sama. Saya tanya pun memang saya tanya balik kat ejen seseorang tu. Agensi doa ajar teknik yang lain. Tidak. Okay, tentera perempuan, underwriter sama. Saya check waktu tu. Bila saya check semula tentera perempuan, apa yang berlaku sebenarnya, okay, dengar betul-betul apabila LO dikeluarkan oleh underwriter tersebut, dia tentera perempuan, adalah ejen tadi dia telah membuat keputusan untuk membuat appeal. Dia hantar orang APL APL pula dah apa aku sebut ni. Dia hantar borang ATP yang mana dalam borang ATP tu dia memang minta consideration balik. Okey. Dia underwriter, my client disclose bahawa ya dia ada sakit-sakit sedemikian namun dia sudah ada orang kata apa improvement kepada kesihatannya, dia sudah menjadi lebih sihat. So itu key point yang dipakai. Klien saya sudah sihat sekarang.
condition itu lebih bagus daripada waktu yang kita submit ataupun pada waktu dia admitted yang dia didiagnose ada penyakit-penyakit tersebut. So kami rasa, klien pun rasa dan kami siap jumpa balik dengan doktor, minta doktor untuk bagi another set of orang kata macam disclaimer untuk kesihatan klien itu sudah sihat. Untuk appeal boleh tak underwriter reconsider semula. Maksudnya darah pahlawan, dia lawan lagi. Ya, darah pahlawan dia kuat. Abang kata Abang Azri Walter, banyak sampai lunyai lah kot. Gitu. Ya. So tuan-tuan perempuan, itu dia. Kita jangan mengalah, kita lawan. Ya. So, itu dia tuan-tuan perempuan. Okay. So from that, saya faham bahawa tuan-tuan perempuan, kalau anda ada sebarang masalah dengan underwriter dari segi klien anda macam terkena tu, terkena ni, banyak sangat pening, why not you cuba dulu cabar balik underwriter dengan LO bila anda tidak bersetuju dengan LO tu. Okay? Banyak sangat exclusion. Mana tahu kalau tak dapat hilangkan semua exclusion, at least dikurangkan exclusion tersebut. Ya. So itu yang kita mahukan, itu yang kita cuba buat. Apa yang terbaik untuk pelanggan kita. Dapat tuan-tuan perempuan? So tadi mana soalan kita daripada Encik Hanif Jubri kita. Okay. Jika takaful submission loading disebabkan risiko high risk country, boleh minta appeal pada anda untuk klien jika sudah beri tempat kerja yang tidak high risk country. Kalau yang ini amat dan amat-amatlah dan sangat-sangatlah kita galakkan. Kalau betul klien itu sudah pun berada di country yang berbeza, macam saya cakap tadi, hantar borang ATP, amendment to proposal, justify kepada underwriter. Dan kalau boleh, bila anda nak justify, anda nak berlawanlah dengan fakta. So bawalah dokumen-dokumen yang menunjukkan dia sudah tidak lagi berada di Myanmar, negara high risk country kan. Dia kini sudah distationkan di Thailand, di Brunei, ataupun dia diposkan di Indonesia. Minta dokumen-dokumen untuk membuktikan yang dia kini memang telah diposkan di negara-negara tersebut. So, ingat, dapat LO, kita lawan. Gitu. Nah, so kita pergi pada soalan yang berikutnya. IH, kalau tak setuju dengan LO, kena fahamkan dia kenapa. Okey. Dia rasa begitu kita masih bersetujuan, kita dah boleh. Betul tu, IH. That was macam tadilah. Sebab kita sayang jenis, you dapat LO je, menunduk. Kenalah setuju, bawa pergi jumpa klien. Sekali dapat klien yang tegas. Kenapa pula dia kata saya macam ni? Dia pun kata itulah, company dah kata macam tu. Jangan, tuan-tuan perempuan, ikut nasihat kawan kita IH ni. Betul tu. Kita fahamkan dahulu, cuba nego lagi, cuba fight macam kes yang saya kongsikan tadi. Sebab bila saya dapat tahu kes tu berlaku, maksudnya apa yang saya faham untuk negotiation tu, kita masih lagi ada di jalan nanti. Saya seronok. So anda pun lawan. Dah lawan-lawan, bayar sekerat jalan. Dan, kita beritahu kat dia lah, kita fight dulu untuk awak tau. Dulu takkanlah nak berdajal saya macam ni. Malu muka Dan. Ya. Kita main rapport building sikit lah kat situ. Haida, kes LO saya dah habis lawan. Terbaik. Okay, siapa lagi? Question daripada Tuan Arizal kita. Klien suruh sakit makan painkiller selama 10 tahun. Polisi setahun. Saya kamu sebut batalkan saya serta-merta. Selepas klien admit hospital susah. Adakah berlaku juga di HLMT? Soalan ini mantul. Betul ke ayat tu mantul? Ke mantap? Ke apa? Apa-apalah. Linggo-linggo BBNU sekarang. Biasa berlaku. Okey, tuan-tuan dan perempuan, apa yang saya bincang pagi tadi, kita ada sebut pasal, siapa ingat pada pagi tadi? Kita ada utmost good faith. Food pula dah. Nampak sangat lapar. Kita ada satu,
falsafah kontrak bank negara mengatakan utmost good faith. Dalam TBE pun kita dah ajar pada anda semua ejen-ejen. And then, apa lagi tuan-tuan dan puan-puan, kita ada juga tadi schedule dalam IFSA. IFSA ni apa tu tuan-tuan puan? Apa tu IFSA? Come on, hampa-hampa semua dah pass TBE. Hampa semua promote, dah hibah sampaikan. Orang kata hibah takaful. Mesti tahu. Puan, apa dia tuan-tuan puan? Ingat tak IFSA ni apa? Islamic Financial Services Act ataupun Akta Perkhidmatan Kewangan 2013. So, apakah benda ni? Dia bercakap pasal ini adalah undang-undang negara. Ya, ini bukan undang-undang musang berjanggut. Ini undang-undang yang telah digazetkan. So, dalam undang-undang ini, Seksyen 5 dan Seksyen 4 menyatakan klien dia kena mendedahkan sepenuhnya mengenai apa? Mengenai sakit-sakit dan condition-condition beliau. Tidak boleh sembunyikan. Kalau disembunyikan, boleh jatuh sebagai non-disclosure. Ya, tuan-tuan dan puan, dia dikira sebagai non-disclosure. Non-disclosure ni ada dua jenis. Saya sebut ni sebagai non-D. Kalau non-D ni maksudnya saya cakap pasal non-disclosure. Non-D ada macam ni. Tahu? Non-D. Maksudnya non-disclosure kerana tidak sengaja atau disengajakan. Kalau contoh tuan-tuan perempuan, sumpah wallahi, ya, wallahi abang tak kahwin lagi. Tak, bukan. Wallahi dia kata, saya memang betul-betul sihat. Saya tak ada sakit apa-apa. Saya tak pernah ada dapat result check up yang sakit. Tiba-tiba pergi hospital lepas 2 bulan, lepas 9 bulan, lepas 2 tahun kata ada kanser. Dan doktor detect, kanser dia dah ada daripada sebelum dia sign up. Dan dia memang tak ada apa-apa documentation, doktor memang tak ada record. So maksudnya itu non-D innocent. Sebab memang dia tak tahu. Sebab kanser kadang detect stage 3. Dan memang tak ada gejala. Itu tak apa. Masalah sekarang ni soalan sahabat kita, Abang Rizal kita tanya, dia sengaja sorok makan painkiller selama 10 tahun. Itu non-D intentional, sengaja. Di dalam itu, dia telah mengatakan itu ada non-contestable period 2 tahun. Betul. Lepas 2 tahun, company tak boleh buka atas siasatan yang terlalu ekstrim untuk tahu pasal maklumat pelanggan. Tapi masih berhak untuk batalkan sijil pelanggan sekiranya case non-disclosure intentional. Yang mana kalau kita tahu pada waktu awal-awal tu kita reject dia punya certificate. Menipu HLMT. Biarpun lebih 2 tahun, undang-undang tu dia kata kita still berhak untuk batalkan. So untuk soalan Abang Arizal kita, jawapannya kita masih lagi berhak. Ya, kita bukan buat ikut-ikut suka Kita buat setelah kita dah rujuk semua undang-undang yang ada. Meh lawan dengan aku lagi, cewa kita. Okey? So tolong faham. Sebab sekarang ni isu dia sorok. Dia sorok. Tolong faham. Okay. So next.
Kalau existing client nak apply no policy untuk hibah IFSC tapi dah bertukar pekerjaan, dah bertukar kelas. Contoh, proses dulu kelas 1, sekarang kelas 3. Memang nak naik tekan alam 2, sebab kita buat medical check up. Okey, tuan-tuan perempuan, asalkan anda membuat new coverage, you memang kena buat underwriting check up. You memang kena buat underwriting balik asal cerita. You memang kena buat underwriting, cuma macam tadilah, kalau total je tu tempoh masa kurang daripada 12 bulan dan lebih daripada non-medical limit table kita tadi, kena buat lah. Kan tadi kita bincang pasal non-medical limit table, kalau tak sampai 12 bulan, lebih daripada skala dia punya jadual tu kena. Lebih 12 bulan, you buat tambahan 200,000, tapi dia dah dekat umur yang kenalah. Kelas pekerjaan tak ada kaitan dengan medical check up ya, dia lebih kepada harga. Medical check up ni sum covered dengan umur dia tadi dan 12 bulan tu. So faham Zuraidah? Non-medical limit table. So next soalan Nurul Izzati, tuan nak tanya kalau klien nak tarik balik health declaration dekat submission boleh ke? Kes info lagi, klien pernah awarded sebab asma tapi tahun ni masuk dah 5 tahun dah tak kena asma dan tak pakai NED. Okey, boleh. Tapi tolong faham. Ya, kita punya soalan, ada satu soalan tanya, ada tak anda pernah kena asma, darah tinggi, dalam masa 5 tahun? Betul. You macam cuba nak bagi dia tulis dia tidak ada masuk dalam masa 5 tahun. Tapi itu soalan nombor berapa? Kalau anda tengok dekat bawah ya Izzati dan sahabat, dekat bawah tu ada soalan yang kata pernah tak klien ini mempunyai sebarang komplikasi. Kalau soalan yang itu, iaitu soalan nombor 11 was it? Itu you kena declare semua jenis situasi. Maksud termasuklah asma itu yang dia pernah warded. So you kena faham, kita persoalan ni satu untuk soal 5 penyakit ni ada tak je admitted dekat hospital 5 tahun ke belakang. Tapi soalan yang bawah tu dia lebih menyeluruh, ada tak ada sebarang komplikasi. So pernah tak masuk hospital at all atas apa-apa sebab. So sebenarnya kalau ditarik balik pun Izzati, sebenarnya you cuma memindah declaration dekat soalan nombor 6 was it, pindah ke nombor 10 je. Yang paling penting you kena declare juga ya Izzati, itu advice saya. Cik Muhammad Zulfahmi, customer dah lama takaful, kemudian dia declare muflis, macam mana nak buat? Yang itu tengoklah, kan masa cakap tadi, orang bankrupt dia akan ditugaskan Director General Insolvency untuk menjaga akaun dia. So kalau general dia tu kata director dia tu kata, pegawai tu kata okey, klien ni kena stop, kena batalkan takaful dia, ambil cash value untuk settlekan hutang, then jalanlah. Kalau director pegawai tu kata jalan je lah takaful tu, hibah untuk anak bini, jalan. Tapi pelik lah, sebab sepatutnya klien tu ada duit tak? Sebab pegawai tu akan kontrol duit dia. Unless kalau isteri dia yang sambung bayar, dan pegawai tu tak kisah, dan jalan. Yeah. So harapnya at least that answer your situation je, Encik Zulfahmi. Yes, Zulfahmi. So next one kita ada Zahira. Kalau HLMP yang reject certificate, kena dapat balik ke semua contribution dibayar setiap bulan tu? Reject macam mana tu Zahira? Reject lepas underwriting, so macam dia dah bayar sebulan, lepas tu underwriting je fail, reject dapat bayar tak caruman dia bayar untuk underwriting tu ke, ataupun sebab dia tipu kita tadi tu, yang 10 tahun tipu kita batalkan? Which one? Cuba explain sikit Zahira. Yang dia tipu kita tadi, kalau ikut di bawah IFSA 2013, Section 5, Section 4 dalam Schedule 9 yang bercakap pasal non-disclosure dan treatment yang HLMT ataupun takaful boleh kenakan terhadap pelanggan, kita boleh pulangkan cash value dia. HLMT atau takaful operator tidak bersalah untuk mengambil charge takaful sebab nak update you punya sistem bulan demi bulan tu, nak bayar payment, nak flow out the payment semua tu, benda tu orang kata apa, effort staff tu kenalah bayar, kenalah tanggung. So commission
Tak, commission pun kita tak adalah pulangkan. Ya, kita pulangkan cash value lah. Kalau innocent, maksudnya memang dia pun tak sedar. Alamak, you kata you sihat. Ni bulan kelima, ni tahun kelima ke tahun yang ke apa bulan ke 11 ke. Oh, you ada kanser yang mana dia terbentuk 5 tahun ke belakang dulu lah. Tu innocent. Kalau kita decide untuk batalkan pun, kita still akan pulangkan penuh. Tapi biasa kalau kes innocent ni kita tak batalkan. Kebiasaannya. Ya. Kalau yang intentional tu, yang sengaja tu, kita berhak untuk pulangkan cash value dia je. Maksudnya, company dah ambil charge company, commission semua dah bayar, company pun dah ambil bahagian dia. Cash value kau dah sebab kau, agent service kau kot. Company Zari, tolong tu check sistem. Lepas tu tolong ajar agent lagi. Bayar gaji ni. Okay. Sebab kau mau tipu. Gitu. Boleh Faham, Zahira? So, kalau klien tu nampak tanda-tanda menipu tu, cakap je lah kat dia. Bang, kalau boleh, tolong disclose semua maklumat dia. Kita tak nak. Nanti kalau pada waktu claim, kalau kantoi apa-apa, saya tak nak nanti kan jadi kes, abang punya sertifikat dibatalkan dan abang cuma dapat cash value sahaja. Sebab company akan ambil charge yang mana mereka telah menjalankan tugas mereka, ejen berjalan tugas mereka. Tapi seakan you menipu kami, so duit tu nanti burn. Okay. Tapi jangan cakap macam apa aku cakap ni, korang lapik lah sikit. Okay. So itu yang you all kena faham. Okay. So ingatkanlah klien. Kita tak nak di penghujung hari, contoh, kalaulah sakit itu memang sakit yang tak boleh cover sebab innocent and so on, okay, kita decline sakit tu tapi sakit lain still cover. Tapi kalau you tipu kami, memang terus habis semuanya, dah dibatalkan. Cash value je dapat balik. Dah lah awal-awal tu cash value sikit. Okay, so itulah dia. Ya, tuan-tuan perempuan. So, saya rasa macam dah tak ada soalan dia. Semua dah stop kan? So, tuan-tuan perempuan, anda semua nak QR code tak? Ada ke tak nak? Ada kita nak kan? Tak nak CPD kan? Lepas tu, tak cukup CPD. Kau. Nak Okay, so tuan-tuan perempuan. So, I think kita pun dah settle all the case study. Kita pun dah settle all the discussion. You all punya soalan pun kita dah settlekan. I guess cukuplah eloklah untuk kita tamatkan sesi since tak ada soalan susulan dah. Sekarang ni saya akan proceedkan QR code kepada anda. Sekejap ya. Operation. Saya akan letakkan di dalam chat room dan juga saya akan tunjukkan QR code kepada tuan-tuan dan perempuan sebentar saja lagi. Sekejap letak. So, itu dia di dalam ruangan chat room. Saya ada kongsikan kepada anda semua link kepada attendance bagi program. Ya, so dekat skrin pun anda boleh nampak QR code bagi program kita pada petang. So, kalaulah dalam itu ada assessment, saya perlukan anda untuk dapat 80%. Kalau dia hanyalah evaluation, maka anda cuma perlu isi sahaja. Okay, so dengan itu kita sudah pun menamatkan sesi kita hari ini. Cik Arif, Iqra, baca Cik Arif, Iqra ni semua ke? Sasul ke? Kalau bacalah ya kat dalam tu kan ada nama trainers ni. Wah, tak ada assessment lah. Bagus lagi. Oh, hari ni tak ada assessment. Tengok tu betul ke?
Apa? Adalah assessment. Petang ni ada assessment. Jangan buka link yang salah. Adalah assessment saja brother ni. Gurau Dia Oh, dia tengah belajar. terbalik nama dulu baru assessment. Pagi tadi assessment dulu baru nama. Hampa janganlah bagi harapan palsu kat semua orang. Kesian kawan-kawan. Tengok semua marah tu. Ada assessment tuan-tuan dan puan-puan ya. So tolong pastikan anda mendapat 80%. Ya. Saat saya ada 10 soalan je. So anda akan dapat 80%. Maksudnya 8/10. Kalau tak berjaya, ulang semula. Okay. So harapan saya tuan-tuan dan puan-puan, at least telah faham mengenai underwriting kita. Anda juga dapat orang kata apa, settlekan orang kata concern-concern yang terbuku di hati anda selama ini, dan anda boleh memberi terbaik untuk menyelesaikan underwriting situation bersama underwriter kita di HLMT supaya submission anda smooth sailing saja lepas-lepas ni. Submit je, terus kau keep. Submit je, terus kau keep. Tak ada masalah-masalah lepas-lepas ni, insya-Allah ya. Supaya semoga ianya memudahkan anda untuk mencapai target anda berada di HLM. Untuk kewangan anda, untuk your recognition and all of those things yang you harapkan untuk anda dapat di sini. Okay. So tuan-tuan dan puan-puan, itu sajalah untuk sesi kita pada hari ini. So ada apa-apa lagi tak? Jangan tanya jawapan, itu je. Jawapan saya tak ada. Bukan saya yang buat soalan. Ngah. Ya. Sekiranya tiada apa-apa lagi. So insyaAllah jumpa lagi dalam sesi-sesi yang akan datang. So all the best tuan-tuan dan puan-puan sekalian semua. So teruskan memberi yang terbaik di HLMT. Teruskan memberi solution-solution takaful terbaik pada rakyat Malaysia. iFlexi, Medi, Auni, Heritage and so on semua. So all the best kepada 13 ataupun 12 hari terakhir bulan ini. So jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you dan bye bye.